Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini akhirnya terjawab segala spekulasi, persoalan, dan juga fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, khususnya kepada Anwar Ibrahim. Tak habis-habis Anwar Ibrahim diserang kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan semua, atas, bawah, semua pun diserang. Mereka tak henti-henti mahu Anwar Ibrahim letak jawatan. Tak tahulah apa sebenarnya niat mereka menuntut Anwar Ibrahim letak jawatan. Yang paling lantang sekali sekarang ini ialah Mahathir Mohamad bersama Muhyiddin, Hadi Awang, dan juga bersama dengan Sanusi di dalam himpunan di Kedah semalam yang menyaksikan kegagalan total besar kepada himpunan turun Anwar. Lebih mengecewakan ialah mereka melakukan himpunan di negeri PAS sendiri, yang dipimpin oleh PAS sendiri, mempunyai ketua menteri sendiri, tapi yang hadir cukuplah mengecewakan. Mereka mensasarkan 30.000 orang, tapi yang hadir 3.000 orang. Dan kelihatan dalam himpunan itu semuanya orang-orang yang dah tua, yang kebanyakannya ada juga yang bertongkat dan sebagainya. Orang muda sangatlah sukar dilihat di dalam himpunan tersebut. Adakah itu hanyalah satu himpunan yang sekadar batuk di tangga ataupun berjaya? Hari ini saudara, kita ingin melihat siapa sebenarnya ketua hakim yang telah dilantik untuk kali ini. Orang kata, tak kenal maka tak cinta, sudah kenal barulah kita suka. Kenali Ketua Hakim Negara yang ke-17. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar, kami sayang Malaysia. Saya juga ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang tidak kuat. Apabila imun badan kita tidak kuat, lemah dan bodoh, kita susah untuk sembuh daripada penyakit, senang kena penyakit, dan amatlah sukar untuk kita pulih daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi secara ringkasnya, apabila imun badan kita jadi kuat, semua jenis penyakit dapat dilawan oleh imun badan kita daripada dalam. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, dan untuk makluman semua, produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, diluluskan KKM dan halal. Dapatkannya sekarang selagi Anda ada kesempatan. Kalau ini kali kedua Anda menonton video ini, mungkin ini jalan penyelesaian kepada masalah kesehatan Anda yang diberikan oleh Tuhan. Cepat hubungi nombor telefon yang tertera. Saudara, pelantikan Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim Negara yang baharu telah diperkenankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Wan Ahmad Farid, 62 tahun, dilahirkan di Kuala Terengganu pada 13 November 1962. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda undang-undang LLB dari University of West London dan dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 16 Disember 2015. Selepas berkhidmat di Mahkamah Tinggi Shah Alam Kuala Lumpur dan Kota Bahru sehingga 2019, beliau dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi bermula 8 Ogos 2019 sehingga 2024 dan bertugas di beberapa tempat termasuk di bahagian kuasa khas. Kerjaya kehakiman Wan Ahmad Farid terus berkembang apabila dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan pada 12 November 2024. Tokoh kehakiman tertinggi berkenan pernah memegang jawatan Timbalan Ketua UMNO Kuala Terengganu pada 2001. Bekas Senator Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu pada Disember 2005 ini juga pernah menduduki jawatan Timbalan Menteri Dalam Negeri di bawah Kabinet Abdullah Badawi dari Mac 2008 hingga April 2009. Pada Januari 2009, beliau mencuba nasib bertanding dalam pilihan raya kecil Kuala Terengganu tetapi tewas kepada calon PAS. Itu dia identiti, kenali siapa ketua
Hakim Negara yang ke-17 ini. Adakah ini pun tidak disukai oleh geng Mahathir, geng Muhyiddin, dan juga Perikatan Nasional? Kita tengoklah nanti. Itulah kata Anwar, siapa dilantik pun mereka pasti tidak suka. Lantik yang ini mereka tak mau, lantik yang itu mereka tak mau, semua pun mereka tak mau. Yang mereka mau, apa yang mereka maulah kan. Tapi malangnya mereka bukan kerajaan. Jadi terimalah Anda pembangkang. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya hari ini diumumkan ini adalah Ketua Hakim Baharu Malaysia yang baru dilantik. Sumber ini sah diumumkan semalam. Wan Farid dilantik Ketua Hakim Negara. Sebelum kita ucapkan tahniah syabas kepada kepimpinan Anwar Ibrahim, tahniah dan syabas diucapkan kepada kerajaan ini, dan malang dan sungguh memalangkan kepada pembangkang Perikatan Nasional Mahathir dan angkatan-angkatannya yang selama ini bersangka buruk. Mereka sangka yang buruk-buruk, tapi akhirnya terjawab. Apa yang mereka sangka tidak menjadi. Jadi pertanyaannya, apakah himpunan turun Anwar akan juga gagal segagal-gagalnya seperti di Kedah semalam? Hari ini disahkan Wan Farid dilantik Ketua Hakim Negara. Mereka sangka Terudin macam-macam lah yang naik, tapi akhirnya bukan seperti itu. Teka-teki mengenai individu yang akan menggalas jawatan Ketua Hakim Negara dan jawatan kehakiman utama lain akhirnya terjawab. Dalam kenyataan media lewat tengah malam tadi, pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan memaklumkan bahawa berdasarkan Pasal 1, Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, telah memperkenankan pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai Ketua Hakim yang baru. Kita tunggulah nanti hari ini apa komen Mahathir, apa komen Muhyiddin, apa komen Hadi, apa komen Ahmad Faisal dan semualah yang ada di dalam pembangkang. Mereka pasti tidak suka. Semua pun mereka tidak suka. Buat apapun tak suka. Kata Anwar Ibrahim, buat pun mereka benci, tak buat pun mereka benci. Tapi yang paling nampak kali ini ialah reformasi kehakiman Malaysia kini berlaku. Tidak seperti yang dijangka, akhirnya berlaku reformasi yang tak pernah orang lakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Syabas kepada kerajaan ini. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda, ini ialah Transfer Factor for Life terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita jadi kuat dari dalam dan imun badan kita melawan penyakit dari dalam. Apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kita boleh sembuh dari semua jenis penyakit. Produk ini diluluskan KKM, diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Ini ialah produk penemuan paling bersejarah. Penemuan paling bersejarah dalam bidang kedoktoran dan perubatan yang anda tak boleh tolak kerana ini adalah produk yang saintifik dan klinikal. Sila dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lama-lama, anda sendiri yang menderita. Dapatkan khidmat nasihat melalui nombor telefon yang tertera. Baiklah. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan pula akan diisi oleh Abu Bakar Jais, sementara Aziza Nawawi akan menggalas tugas sebagai Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak menggantikan hakim yang bakal bersara. Majlis Penyampaian Watika Pelantikan dan Istiadat mengangkat sumpah dan menandatangani sumpah jawatan dan sumpah setia di hadapan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan diadakan pada 28 Julai 2025 di Istana Negara, katanya. Malaysia kini sebelum ini melaporkan spekulasi Wan Ahmad Farid, 62 tahun, adalah antara calon untuk mengisi jawatan Ketua Hakim Negara yang kosong selepas persaraan wajib Tengku
Tengku Maimun Tuan Mat. Sebelum kerjaya kehakimannya, Wan Farid pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Ketika dihubungi Malaysia kini, beberapa sumber undang-undang menyifatkan Wan Ahmad Farid sebagai hakim yang adil dan tidak berat sebelah. Dia dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 2015 dan kemudiannya berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada 2019 hingga 2024. Sebelum menyertai Badan Kehakiman, Wan Ahmad Farid memegang pelbagai peranan politik termasuk Timbalan Menteri Dalam Negeri dari Mac 2008 hingga April 2009 dan Timbalan Ketua UMNO Kuala Terengganu pada 2001. Antara keputusannya yang mencuri tumpuan ialah tindakan menarik diri daripada mendengar permohonan untuk membenarkan Queen's Counsel QC dari UK mewakili bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam rayuan berhubung kes rayuan SRC Internasional bernilai 42 juta ringgit. Wan Ahmad Farid ketika itu memetik konflik kepentingan menyatakan bahawa seorang ahli keluarganya merupakan ahli parti politik Najib. Pada 11 Mei 2023, dia memutuskan bahawa anak-anak kepada ibu tunggal Loh Siu Hong telah memeluk agama Islam secara sah di bawah Undang-Undang Negeri Perlis, memetik afidavit daripada pihak berkuasa Islam negeri yang mengesahkan kanak-kanak itu telah membaca kalimah syahadah pada tahun 2020. Dalam satu lagi keputusan penting pada November 2023, Wan Ahmad Farid mengesahkan polis menyelesaikan siasatan mereka terhadap kematian Teo Beng Hock pada 2009 dalam tempoh 6 bulan, menganggap kelewatan dalam siasatan itu sebagai berlebihan. Dia sebelum ini juga membuat keputusan yang menarik kepada semakan kehakiman keluarga Teo. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.